Muka surat 447. 446. 446. Mana? Ada. Ya. Nak tergelak baca yang Nabi Musa tu. Dalam dalam. Saya kadang-kadang orang saya tergelak. Ni dalam ni kambing. Okey, kita baca doa dulu. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyi'ati a'malina. Fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والعصيان برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا علما وارزقنا فهما. رب زدنا علما وارزقنا فهما. اللهم علمنا التأويل وفقهنا في الدين. اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وقنا عذاب النار. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين. رب زدنا سبحانك لا علم لنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله عليه وسلم. Kita mula muka surat 446. Sambung itu. Selepas 6 perkara yang menjadi kewajipan ke atas Muslim.
Ingat tak apa yang pertama? Yang 6. Kalau jemput undangan, kenduri, kendara, wajib datang. Wajib, bukan sunat-sunat. Maksudnya kalau semua orang menguzurkan diri, habis lah, sian orang tu. Makanan banyak, lepas tu kan tak habis. Jadi, itu yang dikatakan wajib tu. Bukan setakat sunat-sunat. Kecuali ada hal yang mustahak yang tak dapat dielakkan. Lainlah. Yang Jemput suami isteri waktu pagi dia dah tak cukup. Boleh tak? Jemput suami isteri datang. Boleh contohnya. Tapi kena minta lah. Minta izin. Izin kan? Minta izin dengan tuan dia. Sebab kalau kita tengok kalau dia jemput suami isteri je, kita nak bawa anak-anak, kita minta izin. Kalau dia kata boleh, tapi takkanlah dia kata boleh. Cuma nak beritahu lah kan. Kita tu secara beradab. Beritahu orang tu bahawa kita ni datang ramai. Saya selalu ada begitu, saya bagi tahulah. Tuan rumah tu. Sebab yalah, kadang-kadang kan kita nak pergi seorang tak boleh. Lepas tu ajak anak pula dia ada anak dia. Tu yang payah tu. Tapi saya kita contohnya orang tu punya makanan. Aku tak cukup. Kesianlah dia kan. Aku tak ikut. Dari segi tu pula kan. Tu yang kena minta izin tu. Nanti dia tambah. Tu pertama. Yang keduanya sakit. Kalau dia sakit, kita kena ziarah. Pergi melawat, ziarah. Dan yang ketiganya, mati. Mati kena pergi ziarah jenazah dia tu, tak ada orang kan. Jadi ziarah jenazah dan jangan berbual-bual. Bawa kosong pula kadang kan. Jangan. Duk cerita lah benda-benda macam-macam. Mengenai jenazah ke, mengenai kita ke, mengenai orang lain ke. Jangan bercerita. Itu syarat dia. Boleh kita pergi. Kemudian kalau bolehnya hantar sampai ke kubur. Tapi kadang-kadang kita perempuan ni pergi solat je. Kan solat di masjid. Kecuali kalau keluarga terdekat kenalah kan. Hantar ke kubur. Yang ketiganya, yang keempat, bertemu kena bagi salam. Sama ada kenal atau tak kenal. Jangan pula kita pilih-pilih yang kenal aja. Itu tak boleh. Maksudnya kita pilih orang. Kita kena bagi salam semua yang pergi masjid tu kan. Katakan kita tegur yang tak biasa lagi tu. Tegur, tanya duduk di mana, dah ikut di mana. Kadang-kadang dia orang baru-baru kan dia tak tegur kita. Sebab dia rasa segan. Kita yang lama ni, kita tanyalah kalau boleh. Jadi bertemu beri salam sama ada kenal atau tak kenal. Yang kelima, nasihat. Kalau orang bagi minta supaya nasihatkan. Apa-apalah. Katakanlah zaman-zaman Rasulullah macam itulah. Kalau sahabat-sahabat tu dia bertemu dengan sahabat,
minta diwasiatkan. Wasiat tu nasihat lah. Wahai sahabatku, nasihat ataupun wasiatkan pada aku apa-apa benda. Kita bagilah, kita tahu kan. Dan yang keenam terakhirnya bersin. Kita bersin tu kadang-kadang jarang kita lakukan. Yang ketiga. Satu je. Yang kita buatnya satu je. Jadi kalau dah bersin, alhamdulillah. Yarhamkillah. Ataupun yarhamkallah kalau lelaki. Kalau perempuan ki. Yarhamkillah kalau perempuan. Tak jawab, kita jawab sekali lah. Boleh? Yahdina wa yahdikum Allah. Yang kedua tadi kita mula-mula alhamdulillah, yarhamkillah, yarhamkallah. Orang dengar itulah jawabnya. Orang kedua lah kan. Kemudian kita jawab semula. Bersin tu jawab. Yahdina wa yahdikumullah. Kita jawab. Walaupun orang tu kita tak dengar orang jawab yang tak bukan kita boleh jawab itu. Saya tak pernah jawab itu sebab saya tak pernah dengar jawab. Dia tak bila tak pernah dengar. Boleh. Oh boleh. Sebabnya kita anggap dia jawab lah apa yang kita kata tu. Sebab sebenarnya doa supaya kita bersin tu kan keluar semua penyakit, keluar benda-benda yang tak baik dalam badan kita. Jadi kita sebut alhamdulillah, puji bagimu ya Allah. Kemudian kita kata dia kata yarhamu illah ataupun yarhamkallah, memberi keberkatan. Supaya Allah beri keberkatan dua-dua lah, kita dan dia. Kemudian akhir yang ketiga tu yahdina wa yahdikum. Kita minta supaya diberi petunjuk. Petunjuk yahdina. Yahdina wa yahdikum. Okey, habis yang tu. Kemudian hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma min nabiyillah wa qad ra'a. Qalu ya Rasulullah wa anta qad ra'aita. Qala na'am wa ana qad ra'ait. Dia kata setiap nabi itu mesti mengembala kambing. Ada sebabnya lah kan. Ada sebab Allah berikan macam Nabi Muhammad pun menggembala kambing, Nabi Musa menggembala kambing. Kita tahulah kan. Jadi untuk pertama tujuannya untuk menguji kesabaran Nabi itu. Kerana kambing tu. Jadi apabila dia menghadapi manusia tidaklah begitu terkejut. Sebab mungkin kerana tu mungkin boleh dibawa kepada manusia. Kesabaran dan kesayangan. Artinya kita sayang kepada binatang. Nabi-nabi sayang kepada binatang. Dan juga untuk menghadapi manusia atau apa-apa kerana manusia, nabi-nabi tadi tidak terlalu terkejut. Tak hairanlah kerana dia biasa dengan perangai kerana binatang tu. Kadang kan degil binatang tu. Kita suruh dia pergi, dia tak pergi.
Jadi kesabaran kuat, tinggi kesabaran. Kemudian bawah tu cerita Nabi Musa. Saya nak tergelak tengok cerita ni. Sebab dia kata Nabi Musa tanya, kenapa aku dilantik menjadi rasul? Allah jawab, kerana kesayanganmu kepada makhlukku. Sayang pada binatang tu. Kan kita tak pukul dia walaupun dia buat salah. Kalau ikutkan cara pendidikannya. Tak pukul. Tak adalah macam orang mengajar buruk tu kadang-kadang disenjuh mari, dipukulnya pula. Bolehlah macam tu. Kalau dia nak hadap tu, buat dia saya buruk kan. Sesuai. Sebab dia nak suruh ambil buah tu. Tak kerti kadang-kadang dia ambil hak buah. Dia ambil nak beza muda dengan tua tu. Dia kena ajar betul-betul lah. Tu yang kena ada rotan. Sepatutnya tak boleh begitu lah dok. Ajar sikit mungkin lah. Kita ajar budak-budak kan. Kadang pukul benda lain, bunyi kuat. Lepas tu dia rasa takut. Disenjuhnya tu kadang-kadang tarik turun. Dia turun. Itu kadang-kadang saya kalau tengok saya kesian. Jadi Nabi Musa ni dia kata kerana kesayanganmu kepada binatang itulah. Ketika engkau mengembala kambing, Nabi Syuaib dulu. Kemudian masa dia mengembala kambing Nabi Syuaib tu ada seekor kambing tu lari. Berlari-lari agaknya nak keluar daripada situ ke macam mana. Lepas tu Nabi Musa kejar kambing tu, pegang, dia peluk. Lepas tu dia kata miskin. Hai miskin. Apa maksud dia? Rasa-rasa dia. Arab kan, kalau dia kata Arab tu, kalau dia kata miskin tu, alah kesiannya kamu. Miskin ente, miskina inti, miskin enta. Kesiannya kamu. Kamu lari penat. Aku penat, kamu pun penat. Dia kata aku pun penat, kambing pun kena penat. Lepas tu mana kesian lah, kesian. Kesiannya kamu. Itu yang saya nak tegas. Dan kemungkinan dari tersiratnya, kan? Kemungkinan dengan seekor kambing ni bukanlah menjadikan Nabi Musa kaya raya, kan? Kalau jual katakanlah. Tapi dia tetap pegang, cari, ambil kambing tu. Sedangkan menyusahkan dia, menjadikan dia lelah, ialah kejar kambing. Lepas tu Nabi Musa pun lelah, kambing tu pun lelah. Itu yang dikata miskin tu. Kesian kamu, Ustazah kata ni. Jadi macam wajib Nabi tu mesti memelihara binatang sebelum dilantik menjadi rasul. Sebab ada sifat-sifat. Kesayangan, kesabaran, prihatin dengan binatang tu. Abu Hurairah kata Rasulullah bersabda,
Man satara akhahu muslim fid dunya satarahu Allah fid dunya wal akhirah. Man nafasa an akhihi qurbatan nafasa Allahu anhu qurbatan yaumal qiyamah. Wallahu fi auni al-'abdi ma dama al-'abdu fi auni akhihi muslim. Ada 3 benda. Kan? Siapa yang menutupi aurat, ni maksudnya aib. Kalau kita tutup aib kawan kita, seorang Muslim, maka Allah akan tutup aib kita di akhirat nanti, pada hari kiamat lah. Itu satu. Dan siapa yang melapangkan kesukaran saudaranya, maka Allah akan meringankan kesukarannya pada hari kiamat. Kita beri kemudahan, orang minta tolong, kita tolong dengan senang hati. Jadi apabila kita tolong dengan senang hati, insya-Allah besok Allah akan memberikan pertolongan pada kita. Dan yang ketiganya, dan Allah tetap membantu auni, membantu kepada hamba selama hamba itu membantu kepada saudaranya sesama Muslim. Jadi 3 perkara. Pertama, menutup aurat. Yang kedua, melapangkan kesusahan seseorang. Yang ketiga, menolong, membantu seseorang, maka kita semuanya akan dibalas pada hari kiamat nanti. Kadang-kadang orang minta tolong, kita rasa payah kan, susah. Sebenarnya itulah permintaan seorang yang boleh membawa kita ringan di akhirat nanti. Masalah yang minta tolong tu yang tak masuk akal lah. Kalau kan macam-macam tu lah, macam saya nak punya dengan ni, orang tak kerja kan. Kedua anak dia, jaga dia, semua susah gitu kan. Kalau macam tu, susah sangat. Kata ni kalau kita sebut dengan hajat orang, kepala berkamu. Tapi kadang kita tak adil lah kita nak bagi kawan. Ya memanglah kalau kita bos macam itulah. Datang kawan kita atau keluarga kita terdekat nak minta tolong supaya bagi anak ke cucu ke apa-apalah. Kalau cukup syarat, tahan. Tak apa. Kalau tak cukup syarat, seolah kita rasuah. Tak. Jadi kan kita untuk orang lain yang layak lah. Menyempitkan orang lain. Sebenarnya patutnya orang A, kita beri ke B. Jadi kita rampas hak yang sepatut A tadi, kita rampas pergi ke B. Dan satu lagi, kadang-kadang dia tak menghargai. Kita bagi kemudahan, lepas tu tak usaha betul-betul. Betul-betul. Itu bagi orang yang di atas lah, kan? Bos-bos ni macam tu lah. Jadi selalu kena sebab salah. Kalau yang biasa tak apa dah. Tak tolong yang biasa. Yang tidak bukan setakat masang muka. Tak betul-betul siapa lagi. Pulau. Kan? Itulah. Memang. Cara tu.
Kalau kita tak nak bagi, cara tu kita kena tangani tu dengan bijak. Kalau tidak nanti dia terasa lagilah kita. Ni biasalah ni. Perkara biasa. Kemungkinan boleh kita bagi. Tapi yang macam Datuk kata ni, kalau orang atas tu nak minta tolong kerja, minta tolong bagi sesuatu benda yang projek macam-macam lah. Kena bijaksana. Tak boleh kita bagi sebarangan lah. Sebab tadilah jadikan peluang orang yang pertama tu habis, kita potong, kita bagi pada orang kedua. Sedangkan orang kedua tu tak cukup syarat. Kalau cukup syarat tak apa. Tak cukup syarat tu masalah. Dan hadis yang seterusnya, Qatadah daripada Anas kata Nabi SAW bersabda, "Wallazi nafsu Muhammadin biyadihi la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi al-muslim ma yuhibbu li nafsihi minal khair." Ni ada hadis. Nak hampir sama dengan ni. Hadis kalau dalam buku hadis Nawawi 40 tu hadis yang ke-13. Buku surat kalau buku saya itu 139. Iaitu daripada Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu khadam Rasulullah SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Samalah dengan ni. Yang ni demi Allah yang jiwa Muhammad di tangannya, tiada beriman seseorang itu sehingga ia cinta bagi saudaranya sesama Muslim. Apa yang ia cinta, suka untuk dirinya sendiri daripada kebaikan. Jadi artinya dia buat akan sama. Dia macam kalau nak buat sesuatu dia fikir, kalau orang buat kat aku macam ni, boleh tak? Kalau boleh, kita buatlah kan. Kalau rasanya tak setuju, diri kita pun tak setuju, kita rasa benda ni salah, maka kita kena usaha jangan bagi. Jadi artinya tidak beriman seseorang kamu kecuali kita cinta pada saudara kita seperti mana kita cinta pada diri kita sendiri. Macamlah contoh kita kata kita duduk taman, kan, basuh kereta, depan tu kita basuh kereta, air tu melempar ke orang tu. Kalau rumah sebuah-sebuah tak apa, ni rumah yang teres ni kan, melibatkan jiran. Jadi kita kena kan? Tak apa. Jangan juga ada kucing tu dah. Kalau jiran pasal mana? Kalau kucing kencing rumah kita. Dia jiran. Mana tu asal? Kalau hari-hari bengkak juga. Memang selalu dia kencing. Kencing apa? Bengkak ada dia. Padahal minta juga. Memang. Kadang-kadang orang bukan nak boleh kucing tu. Kucing dah tahu rumah dia macam mana. Anak-anak dia dari macam pasal banyak kucing. Memang ni benda memang.
Tak ada cerita yang kucing-kucing. Kadang-kadang buang-buang. Itu sebab saya pun tak suka orang buang-buang mata-mata kucing ni. Buang kat kedai. Buang kat kedai. Tak, kedai makan akan lari orang berhampiran. Kedai makan bukan sentiasa buka. Pagi dia tak buka. Dah macam kita kata kita pergi pasar. Masa saya tak tahu. Saya tengok buka-buka kucing. Sebenarnya. Tak hati ya. Tak lepas hati kat pasar saya tak boleh. Kena pukul. Ya. Weh, lupa-lupa saya pernah tengok. Orang buat Yang jual. Oh, jual juga. Dia kacau. Daging ayam. Daging dia. ikan. Daging mana dia. Saya pernah nampak lupa-lupa. Tapi nak pergi mana? Itulah sebab saya kata. Dalam ni saya pun tak tahu dah cakap. Kalau boleh kita melihara, kita buat sangkar kan. Kucing ni kita faham. Buat sangkar dia cuba kembang. Dia cuba keluar juga. Masalahnya rumah tuan dia tak berak. Dia suka. Dia suka tahu. Dia suka kat kuda. Aduh. Dia tahu kita sabar tak? Ujian pada kita. Ujian. Sebelah tu memang dia belum ayam. Bila tengah hari ayam. Tak boleh buat apa. Orang datang pun dia kejar, faham. Siapa? Silat. Oh, itu lah. Orang taman nak memotongkan lah. Dia punya kan. Sebelih. Balik buat. Kalau ayam boleh sebelih lah dah. Kalau kucing, ayam. Saya tak ada. Saya orang kerja. Yang ada tu memang banyak air. Jadi semua benda-benda ni lah. Tu yang ada hadis ni. Kan? Hadis ni Rasulullah dah tahu dah. Bahawa keadaan masyarakat begitu. Akan berlaku. Jadi dia kata kalau kita tak sayang seperti diri kita, kita tidak sebenar-benar orang beriman. Maksudnya, kalau kucing pun kita kena sayang. Maksudnya. Tak, maksudnya perbuatan tu kita bandingkan pada diri kita. Contoh yang saya kucing tu kita kena fighting. Ada yang macam tak ansur yang dia bagi makan kucing tu ada mumpung ambil nasi tu balik kata kalau mati kucing tu kan macam tu kot. Saya nak kena rumah jiran tu bangkai dia pun di bau sampai apa nama tapi dia sabar lah. Sabar. Ini kalau tak suka buat kita jangan buat berdua. Maksudnya gitulah. Buat benda kita. Jangan buat pada jiran kita, jangan buat pada orang lain. Kita bandingkan pada diri kita. Kalau kita tak suka begitu, kita jangan buat pada jiran kita. Kita kadang-kadang itulah kucing, ayam. Dia baik lah bila kita panggil saya aduh, nasi apa nak surat tak boleh apa. Tapi basuh juga Ustazah sabar. Sabar, sambil basuh tu sabar. Kalau duk menyumpah-nyumpah, habis pahala tu kan. Habis pahala. Tak dapatlah pahala tu. Jadi sambil lakukan tu sabar tadi. Sudah kalau sumpah dia lagi sakit. Dia tak boleh ada hati tak mesti kecil hati buat sikit kan. Memang. Yang macam dia mesti Istighfar. Istighfar. Istighfar juga Ustazah. Pagi petang tak senang kereta tu dia pagi ni.
Kat belakang dia tak tengok pula. Aduh, aku tak nak pandang dok tengok. Tengok jalan kereta tu. Dia dulu masuk dapur kayu kan. Dia nak masak tu. Allah, dia naik ke dapur ni. Tadi menjaga ke putih. Bukan lidi tu. Mata latar belang. Kita boleh balik. Pokok tu kan. Nampak hujan. Aku boleh kucing tu. Kucing dah sekali. Kucing tu lagi. Aku suka tau kat sini, aku suka beli kucing. Macam salsa cerita tu, kan mau salsa kucing dekat. Kita tak bagi makan. Saya letak makanan tu di luar. Luar. Saya beli 20 kilo tu. Dalam tak kat luar. Dalam rumah, tapi dalam pagar rumah tak kat luar dah. Jadi bagilah sikit-sikit, satu bekas kan. Dia datanglah makan. Saya kata tak ada. Dah letak saya. Makan masalah saya bela kan. Makan sebelum tidak boleh saja. Tapi saya bagi itulah. Dia kata mau panggil lah kawan makan je lah. Tak apa, makan. Cakap ke dia. Cakap dengan dia. Kelantan. Tapi orang mana? Orang agak pun datang makan. Tengoklah aku makan. Kadang-kadang tak kenal pun kucing tu. Dia datang lah. Tak kira lah. Siapa-siapa. Dalam 20 kilo tu saya rasa 3 bulan ada juga. Ataupun 2 bulan lebih. Yalah. Kita nak macam mana kan sian juga dia. Tak ada makanan. Kadang-kadang baby ni. Dalam pasu dah saya tanam berapa pasu dah saya buang. Dia bengok. Ni Bu lidi. Cocok lidi. Cocok lidi. Dia tak pergilah kan lidi tu payah dia nak. Cocok lidi. Tapi itulah kadang-kadang nak macam mana. Benda-benda tu hidup bermasyarakat. Kan? Jadi kena satukan dia dengan itu kamu kena faham. Tapi dia pun tak tahu ni. Dia pun tak tahu. Tuan dia. Dia tahu. Dia tak tahu. Dia pun dia tak tahu kalau dia tahu dia tahu. Dia tahu. Dia kata biasalah. Rasulullah kata tidak beriman seseorang kamu sehingga dia mengasihi untuk saudaranya apa yang dia kasih untuk dirinya sendiri. Artinya sama. Kita rasa tak boleh bagi diri kita, kita jangan buat kepada orang lain. Dalam Injil ni Sayyidina Umar. Bukan. Bawah ni ada satu hadis yang dibawa oleh Sayyidina Umar. Inna Allah Ta'ala la yarhamu man la yarham wa la yaghfiru liman la yaghfir wa la yatubu ala man la yatub. 3 juga. Pertama, sesungguhnya Allah tidak kasih kepada orang yang tidak ada rasa belas kasihan. Kan kalau kita belas kasihan pada orang lain, Allah akan belas kasihan pada kita. Dan tidak mengampun bagi orang yang tidak memaafkan. Kalau kita tak maafkan kawan kita tu,
maka Allah tidak mengampunkan dosa itu dan tidak menerima taubatnya orang yang tidak menerima taubat saudaranya. Kalau dia nak minta maaf, itu patut tunggu besok lah. Ada kan kadang-kadang begitu, tunggu besok lah. Dia maafkan tapi dia macam lelaki biasa orang tak lupa. Tak lupa sama tu. Betul. Kalau saya maafkan tapi bila tengok dia balik saya ingat apa dia buat. Macam tu. Okey. Memang. Tak ikut tak itulah lagi tu kan. Saya rasa tapi maaf. Tapi hati. Hati kan, hati manusia ni, jadi dia terlekat. Jadi mana adakah kita maaf ke? Rasa saya memang maaf contoh dah. ya, Kita dah rasa dah maaf, cakap dengan dia tapi tengok dia teringat apa dia buat dia. Contoh. Macam mana tu? betul. Tapi kalau boleh ni lah kita minta ampun dengan Allah. Ya Allah, ya Tuhanku, hapuskan perasaan-perasaan itu. Kalau boleh. Tak minta lah kan kita doa. Memang kita tengok je muka dia terlintas. Tengok je muka dia terlintas. Pas sekarang malah nak tengok muka dia. Dia sekali dia nak dikontrol. Lepas tu dia tak nak jumpa lah. Kita masih ingat dia tapi kalau dia jumpa boleh. Kalau ajak pergi makan Minta, ingat dah tu. minta. Ingat dia. Tak jumpa lah tu. Tak mau jumpa. Itu memang Dia tak maafkan lagi. memang tak maaf. Tak boleh. Kita ada lagi dah. Ini tu. Mana ada masalah. Cuma rasa Ada tersilan ada rasa. itu masih ada. Itulah. Kalau fikir, dia bisa lah. Artinya yang kita kena ingat doa mana ni, Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Kita ingat. Ingat je benda-benda tu, kita pun sebut doa tu. Allahumma arhamhu, Allahumma tub alaih. Tu alaina. Alaih, atas dia. Kita doa dengan dia kan. Yalah. Kalau jadi kita macam tak sukalah dia dibinasakan. Dia baik. Macamlah Nabi kan dia doa pada kaum apa nama tu? Taif tu. Allah mahdi qaumi fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, ya Tuhanku, tunjuk berilah hidayah pada kaum aku sebab dia tak tahu. Sebenarnya tak tahu. Tu malaikat datang pada Rasulullah nak balikkan bukit atas kaum Taif. Nabi kata jangan. Sebab besok-besok nanti mungkin ada yang beriman. Betul. Jadi generasi-generasi akan datang tu beriman pada Allah. Memanglah masa tu kemungkinan dia tak sampai ajaran tu. Kan? Tak sampai pada dia ajaran Islam tu. Seorang yang siapa tu? Yang apa nama tu? Budak tu. Yang Nabi pergi duduk bawah pokok zabit tu. Pokok anggur tu. Dia ambil buah anggur tu bagi Nabi makan. Kata Nabi baca bismillah.
Tanya, kamu baca apa? Kata baca nama Tuhan. Hmm. Apalah nama dia? Ingat tak? Ini masih kena libatkan Ha, kenal ha, dalam. ha. Tapi pergi masuk satu tempat, temulah budak tu. Budak tu pelayan Rasulullah. Lepas tu dia beriman sebenarnya. Jadi kita kena doa lah. Kalau orang buat-buat kepada kita doakan. Kita jangan balas dengan perkara buruk. Orang buat pada kita buruk, kita balas buruk juga, tak boleh. Jadi kita balas dengan benda yang baik. Macam ayat Quran tu. Ayat berapa Al-Furqan. Ibadur Rahman tu. Ibadur Rahman tu kan ada orang tegur dia, lepas tu sebut benda-benda yang tak baik. Tapi dia ucap balik pada orang tu dengan salam. Assalamualaikum. Artinya dia balas dengan baik walaupun orang tu buat jahat pada dia. Macam tadilah. Memanglah kita rasa terkilan, kita rasa nak marah, itu perasaan manusia kan. Ingat, di dunia ni sekejap sahaja. Lupa. Ayat dalam Kadang kita salam dia bertanda tak? Jadi ingatkan karakter dia. Salam dia pun nampak lagi. Tak boleh lagi tu. Baca doa ni elok ya. Salam tu baca doa. Supaya Allah boleh tak tengah-tengah 60 dalam 60 60 lebih. Dia kalau baris satu muka tu bawah ni. Dalam 1/4 ke bawah. Ibadur Rahman. Tapi dia ada Rabbana Srif Anna, tapi bukan itu. Atas tu, atas sikit. Ibadur Rahman. Ibadur Rahman. Wa ibadur Rahman allazina yamshun ma'al al-ardi hawlan wa idza. Ni ayat ni. Oh, tabahumul jahilun qalu salama. Jadi orang apa ni orang lain daripada Ibadur Rahman tu ditegur Ibadur Rahman tu, tapi dia macam sindir-sindir lah. Macam dia sindir. Tapi orang tu yang jawab dengan qalu salama. Dia jawab dengan salam sejahtera ke atas kamu. Padahal orang tu menghina dia, tegur dia tu tabahumul jahilun. Ada baca ayat tu memang kita rasalah bahawa sampai akhir ayat, sampai akhir 77 rasanya. Daripada 63 tu. Sampai 70 lebih tu kita. Sampai akhir ayat surah tu lah. Sampai akhir surah tu. Banyak benda-benda yang nasihat pada kita. Selepas ayat tu dia suruh infak
Infak tapi infak jangan melampaui batas. Lepas tu dia cakap pula apa ni tentang neraka tu. Tu wasrif anna. Inna azabaha kana gharama. Jadi mau kan? Lepas tu yang Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Dekat akhir. Jadi artinya kita kena kasihan belas orang lain, maka kita akan dapat kasihan daripada Allah. Dan juga kita menerima taubat ataupun ampun daripada dia, insya-Allah Allah akan ampun kita. Lepas tu menerima taubat, wa atubu ilaih. Astaghfirullah wa atubu ilaih. Terima taubat. Lepas tu selain pada tu bawah tu seorang sahabat berkata ar-rahimuna yarhamuhumur rahman irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kalau kita memberi kasih sayang pada orang-orang di bumi, maka insya-Allah kita akan dapat kasih sayang daripada makhluk langit. Maksudnya malaikat lah. Kalau malaikat doa kita, mestilah diterima. Jadi kita kena kasih sayang pada orang di bumi. Nescaya kita akan dapat kasih sayang makhluk di langit. Betul, man la yarhamna la yarhamhullah. Siapa yang tidak belas kasihan pada sama manusia, Allah tidak memberi rahmat kepadanya. Kita tak diberi rahmat. Ini dalam Injil. Injil ni pada Nabi Isa. Qatadah berkata di dalam Injil ada tertulis. Ya bena Adam kama tarhamu fakadzalika turham wa kaifa tarju an yarhamakallah wa anta la tarhamu ibadah. Hai anak Adam, sebagaimana engkau sayang, demikianlah pula engkau disayangi. Maka bagaimana anda mengharap disayangi oleh Allah padahal engkau tidak sayang kepada hamba Allah. Jadi kalau kita sayang pada hamba Allah, kita akan disayangi oleh Allah. Tapi kalau kita tak menyayanginya, maka jangan harap kita dapat kesayangan Allah, rahmat daripada Allah. Tadi kambing tadi Nabi Musa, ini Nabi Isa. Abu Darda radhiyallahu anhu sering mendekati kanak-kanak. Kanak-kanak kan biasa dia ambil buah, dia kurung. Jadi Abu Darda ni dia pergi ke budak-budak tu. Dia minta beli burung tu, kemudian dia lepas. Maksudnya janganlah kamu esok duduk dalam bekal tu kadang-kadang beri makan, kadang-kadang tak beri makan. Itu masalah. Takut kita
Dia budak sangka dia saya tak boleh kan. Sebab dia nak lepaskan. Dia nak bebas. Memang kan dia habitat macam ni bukan ikan. Ni besar ekor dah. So itu sangat makan ikan kenapa orang dekat aku yang dia dekat dia. Lepas tu kecil dah. Ikan ekor besar. Besar juga sih. Ada oksigen juga. Kalau cukup dia punya tu kan boleh jadikan habitat dia, mungkin boleh lah. Tapi kena bagi makanan. Jangan Sebab dia memang habitat dia kan air kan. air. Okay. Kalau burung ni kan kecil je, sangka dia kecil. Makanan kadang tak cukup, air tak letak. Makanan tak. Kalau lepas dia tak balik rumah tu yang dia yang dia keluar tak boleh keluar. Kesian. Jadi menyeksa dia dah. Kita menyeksa dia. Tak boleh lah. Okay. Seterusnya daripada Anas kata Nabi Isa lagi. Ini dalam Injil lagi. Isa alaihi salam berkata, jangan banyak bercakap selain zikir pada Allah. La tukthirul kalam fi ghairi zikrillah. Jangan banyak bercakap selain pada zikrillah. Nabi Muhammad menjadikan hati kita beku. Kalau kita bercakap benda lain, kita tak zikir pada Allah. Tak beku, jauh dari Allah, ba'idum minallahi ta'ala. Ba'id tu jauh. Walakin la ta'lamuna. Tetapi kamu tidak mengetahui. Kita tak tahu kadang-kadang. Dan jangan melihat kesalahan orang seakan-akan kamu sebagai Tuhan. Kita menghukum. Dia ni ahli neraka ni. Ataupun dia ni ahli syurga. Tak boleh lah gitu. Kita sebagai Tuhan menghukum. Kita tak. Benarnya tak boleh. Kita serah pada Allah. Itu adalah kehendak Allah. Kadang-kadang sejengkal je lagi dia nak sampai ke nak masuk neraka kan. Tiba-tiba dia terbuat benda amal kebaikan, masuk syurga. Yang jadi orang yang bunuh 100 orang tu Dia tak buat amal lagi. Belum nak buat amal. dia baru nak keluar daripada tempat dia. Sebab tempat dia tu ramai orang jahat apa semua kan. Jadi ulama tu nasihat kamu keluar, pergi ke tempat lain. Ikut-ikut. Dia pergi-pergi tengah jalan tu meninggal. Lepas tu dah meninggal, berebut-rebutlah antara malaikat rahmat dengan malaikat jahat. Malaikat jahat kata, ini orang aku. Sebab dia dah bunuh 100 orang. Orang malaikat rahmat kata, tak, dia dah bertaubat. Akhirnya ukur. Mana paling dekat? Dekat dengan tempat dia nak pergi tu, artinya rahmat. Alhamdulillah. Jadi gitulah keadaan. Kita tak boleh nak tengok kata kalau dia tu ahli zina. Lepas tu kita duk kata, dia ni berdosa ni. Mesti masuk neraka. Tak boleh. Kita bukan tahu. Kita tak tahu. Mungkin satu hari kan orang zina tu yang dia pergi minum
air anjing. Sikit tu je dia buat dah. Dia dah berzina. Tapi dia bagi minum ke anjing. Dapat syurga. Jadi kita apa-apa pun tak boleh menghukum. Kita jangan kita anggap kita ni Allah. Tuhan. Tak boleh. Kita kena keputusan daripada Allah. Sebab kemungkinan satu hari dia akan jadi baik, yang jahat ataupun yang jahat akan jadi baik. Yang jahat tu jadi yang baik tu jadi jahat. Bertukar. Sekejap ada hati berubah kan? Hati itu dia boleh berubah. Kan macam orang yang banyak sangat amal ibadat. Amal ibadat. Lepas tu dia kata, lama dah aku ni buat amal ibadat kan. Nak buatlah sekali kejahatan. Buat sekali, tiba mati. Masuk neraka. Macam tu lah. Jadi, takut kita lama buat kesemuanya haji mengujung sikit. Itu yang kita minta, Allah makhtim lana bihusnil khatimah wala takhtim alaina bisu'il khatimah. Penghujung tu. Kemudian seterusnya dia kata apa? Dan lihatlah dengan kesedaran bahawa kamu hamba. Kita mengaku kita ni hamba. Jangan duk nak hukum-hukum orang. Dan orang-orang itu hanya dua macam. Sakit dan sihat. Mungkin dia sakit, kemungkinan dia juga sihat. Maka nasihatilah yang sakit. Kasihanilah yang sakit itu dan syukur orang yang sihat. Jadi apabila kita ditimpa kesakitan ataupun orang lain tengok kita mesti kasihan pada dia. Bagi nasihat yang baik-baik lah. Jangan nak kata, sekejap ni matilah mu ni. Sakit juga macam ni, matilah. Tak. Doa ke dia. Dan syukur bagi kita yang sihat. Jadi ada dua itulah. Sakit, hendaklah dikasihani. Yang sihat, syukur. Sebab kita dapat kesihatan yang baik. Gunakan masa kesihatan tu untuk beramal ibadat. Alhamdulillah. Syam berkata, saya pergi ke rumah Taus. Maka keluar seorang yang tua. Dan berkata, saya ni Taus. Nama dia. Nama seorang tu. Tua dah. Seorang alim tidak mengigau. Tentu sudah mengigau. Jawabnya orang alim tidak mengigau. Kemudian setelah saya berada di dalam rumahnya, ia berkata, tanyalah dengan ringkas. Saya berkata, jika kamu menyingkatkan kepadaku, nescaya saya mempersingkat padamu. Lalu ia berkata, jika kamu suka saya dapat mempersingkat untukmu. Semua yang di dalam Taurat, Injil, menyingkat tu. Menyingkat tu apa?
Tiga kalimat. Tiga kalimat digabungkan. Summary. Ha? Dengar saya bercakap Ya. Summary. Apa dia? Ringkasan. Menyingkat tu ringkasan. Ya, memanglah sebab dia kata ada tiga benda je. Tidak ada sesuatu yang ditakuti lebih daripada Allah. Dan haraplah kepadanya lebih daripada rasa takutmu kepadanya. Dan sayangilah untuk sesamamu sebagaimana sayang kepada dirimu sendiri. Jadi ada tiga lah. Tiga benda. Pertama, takut kepada Allah. Artinya kita hanya takut kepada Allah semata-mata. Yang kedua, harap kepadanya, pada Allah itulah lebih daripada rasa takutmu kepadanya. Raja dan itu lagi khauf dan raja. Takut amal ibadat kita tak diterima. Harap supaya apa yang kita buat tu diterima. Itu raja. Kena ada dua tu lah. Yang ketiganya, sayangi sama manusia ni sebagaimana kita sayang diri kita sendiri. Jadi ringkasnya yang dia nak ceritanya ada tiga benda tu. Pertama, takut kepada Allah. Dan yang kedua, mengharapkan benar-benar Allah. Harap pada Allah supaya dia terima amalan kita tu. Harap pada Allah supaya diterima amalan kita. Dan yang ketiganya, sayangi diri sendiri sebagaimana kita sayang. Kita sayang pada kawan kita sebagaimana kita diri sendiri. Sayang pada diri sendiri. Dan lepas tu Ammar bin Yasir radhiyallahu anhu kata, salasum min jama'al imani kulluh al-infaq fil iqtari wal insaf bi nafsi wa ifsya'us salam ala khalaq. Ada sebut lagi tiga perkara yang menghimpunkan ketiga-tiganya. Telah menghimpunkan iman ke semuanya. Bersedekah dalam keadaan serba kekurangan. Sedekah tu kalau dalam ayat Quran, fisarra'i wad-dharra. Jadi sedekah tu sama ada waktu senang atau waktu susah. Terutamanya waktu susah lah. Bila kita susah, tapi susah orang sedekah. Senang. Waktu senang dia orang tak ingat dah pada Allah. Jadi dia kena dua-dua. Barulah dia namanya orang mukmin sejati. Bersedekah ketika kekurangan. Waktu tak ada. Kita sedekah. Dan menginsafi diri sendiri dan menyebarkan salam pada semua makhluk. Insaf diri sendiri maksudnya kita kena teliti tentang diri kita. Sama ada kita ni banyak buat amal ibadat atau masih kekurangan. Tapi biasanya kita rasa kurang dah. Banyak sikit
Jadi kita minta doa, ya Allah, ya Tuhanku, terimalah amalanku walaupun sedikit. Maafkanlah aku walaupun dosaku banyak. Minta supaya Allah ampunkan dosa kita walaupun banyak, tak terhingga. Kadang-kadang kalau kita fikir-fikir zaman-zaman dahulu, kita kata, aku buat salah. Itulah. Ya, hampir sama aja. Yang ini ahabbu thalatha. Al-afu indal waqdirah. Ar-rafqi bi ibadati ta'ala. Ama rafaqa ahadun bi ibadillahi la rafaqallahu bih. 3 juga. Perbuatan yang sangat disukai Allah, memaafkan ketika ia dapat kesempatan untuk membalas. Sebab kadang-kadang kita ada peluang tu tapi kita tak terima. Tak. Tak maafkan. Walaupun kita ada peluang. Sebab kita rasa iyalah. Dan adil ketika marah. Manahan. Manahan. Dan belas kasihan terhadap hamba Allah. Dan tiada seorang yang sayang terhadap hamba Allah, melainkan Allah sayang kepadanya. Itu balasan Allah lah. Apa yang kita buat. Sikit ni lah. Okay. Si Syam dari Al-Hasan kata, Auhallahu ta'ala ila Adam. Ya Adam, arba'un hunna jima'un laka waliwalidin ladika. Yakni jima'un khair. Wahidatun bi, wa wahidatun lak, wa wahidatun baini wa bainak, wa wahidatun bainaka wa bainan nas. Fa allati li ta'budani wa la tusyrik syai'a. Fa allati laka fa'amaluka ajzika bihi hina afqaru ma takunu ilaih. Wa allati baini wa bainaka faminka du'a wa 'ala al-ijabah. Wa allati bainaka wa bainan nas fa ashabhum billadhi tuhibbu an yashabuka bih. Allah mewahyukan kepada Adam, hai Adam, 4 perkara yang menghimpun segala kebaikan. Tadi 3 kan? Untukmu dan anak cucumu. 4 benda tu. Allah kata untukmu Adam dan anak cucumu 4 perkara tu. 1 untukku dan 1 untukmu. Nanti kita tengok. Dan 1 antaramu dan aku. Baini wa bainak. Dan 1 antara kamu dengan sesama manusia. Adapun yang untukku, maka kamu harus menyembahku. Tu untukku, untuk Allah tu sembah Allah dan tidak menyekutukan aku dan siapapun. Itulah menyekutukan tu untuk Adam, tak? Untuk manusia. Adapun yang untukmu, maka amal perbuatan. Tugas kita beramal ibadat. Kan? Aku membalas pada saat
kamu berasa sangat berhajat kepadanya. Adapun yang antaraku denganmu, maka daripada doa dan aku menerima. Iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Fatihah ya. Fatihah kerja ini macam Antara aku dan jadi doa tu itu antara aku dan hamba. Dan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Adapun yang untukmu maka amal perbuatan. Amal perbuatan itulah yang aku membalas pada saat kamu berasa sangat berhajat padanya. Allah pergi terima doa tu ataupun terima amal tu ketika hamba tu berhajat. Dia fikirlah bila. Tapi kan bila. Kita minta hari ni bukan dia terima terus. Jadi bila dia nak bagi, waktu kita berhajat. Sebab dia tahu kan kita. Itu maksud dia. Adapun yang antaraku denganmu, maka daripada doa dan aku menerima. Antara aku dan mu ialah doa yang Allah akan terima. Doa tu bila-bila pun tak tahu juga. Adapun yang antaramu dengan semua manusia, maka bergaul dengan mereka bagaimana kamu suka digauli. Berlaku adil, buat baik kan. Itu antaraku dan manusia. Tapi nak kena pilih satu-satu ni kan. Perhati betul-betul. Cuba kita senaraikan. Boleh tak? Senaraikan. Satu dan satu untuk. Ialah menyembah. Itu. Dan tidak menyekutu tu. Itu satu untukmu, satu untuk aku. Itu yang satu. Yang nombor dua tadi, satu antaramu dan aku. Nombor dua satu untukmu. Satu untukmu dan satu untukmu tadi. Dan satu antaramu dan aku. Yang ketiga dah tu. Dan Satu untuk Allah, satu untuk satu untuk Allah. Satu untukmu. Yang kedua, satu untukmu. Yang ketiga, satu antaramu dan aku. Yang keempat, satu antara kamu dengan sesama manusia. Empat tu. Manusia. Empat sesama manusia. tempat. Pertama, satu untuk Allah, satu untuk hamba dia. Menyekutu. Satu lagi. Menyembah Allah dengan menyekutu tu satu je. Dua, satu je. Untuk satu, ada yang untukmu tu, amal perbuatanmu tu nombor dua. Nombor dua. Yang nombor tiga, ada pun yang antara ku denganmu, maka adalah doa. Dan aku menerima. Nombor tiga. Nombor empat, Sesama manusia. Nombor empat yang antaramu dengan sesama.
Tiga tu empat. 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 Ya. Okey, 4 benda ni. Satu untuk Allah, satu untukmu, maknanya untuk kita. Satu antara kita dengan Allah, satu antara kita dan manusia. Betul tu. Ha, Empat. betul. Dan sekali itu manusia. Pertama untuk Allah. Satu. Kedua tu Ni untuk kita. kita. Yang tiga kita dengan Allah. Kita dengan Allah. Empat sama-sama bersama kita. Manusia. Jadi hablum minallah, hablum Hablum minan nas. hablum minallah wa hablum minannas. Nombor Nombor tiga. Empat tu Habluminanas. Ada Ya. pula antaramu dengan sesama manusia. boleh boleh faham. Baik, kena perhati betul-betul. Faham? Kau balik aku nak guna. Itu biasa. Betul. Biasalah tu. Biasa. Biasa. Maknanya atas bawah tu jagalah, jaga sini, jaga sini. Jangan belakang depan. Ya, nanti boleh Jadi hubungan dengan Allah tu pertama. Kena jaga. Lepas tu hubungan sesama manusia. Dan kita dulu. Kita dulu. Lepas tu barulah sesama manusia. Tak? Jadi pertama Allah. Allah saja. Maknanya kita tak syirik, tak dengan dia. Yang kedua, Kita dengan Allah. kita dengan Allah. Kita sendiri. Jadi amal ibadat dah. Amal dia dalam kita. Yang ketiga tu Kita dengan Allah lagi. Hablu dengan Allah. Yang tu hablu dengan Allah. Kita dengan Allah. Contohnya doa. Doa. yang keempat yang menerima. Empat dengan manusia. Untuk Allah dengan satu, tiga pun nak lebih kurang sama. Lebih kurang sama. Cuma nombor satu, jangan syirik. Satu, bahasa saya lah. Dua Nombor satu kan? tu jangan syirik. Menyembah Allah dan jangan syirik. Dan satu. Ya. Yang kedua, Amal ibadat ibadat manusia. menyembah. Jadi doa kita. Kemudian Amal perbuatanmu. Kita Ketiga, kita ni Allah ni antara aku denganmu. Maka daripada doa dan aku menerimanya. Yang ketiga. Beban andamu yang antaramu dengan sesama manusia. Yang itu sikap dan sikap perbuatan itu. Ya. Saya Empat. kucing dia. Betul. Sesama manusia. manusia. Okey. Ya. Tapi fikir balik kan. Okey. Kita habis doa sikit. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin. Oh ni nak baca doa sikit. Doa ni. Dalam tengah doa ni. Ada. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.
اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها Ibrahim. وضيائها. اللهم افتح علينا أبواب الخير وأبواب النعمة أبواب الرزق أبواب الرحمة أبواب البركة أبواب السلامة أبواب العافية أبواب الرفاهية وأبواب الجنة يا كريم برحمتك آمين. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين وصحح لساننا ولسان المسلمين شتت شمل وانصرنا برحمتك اللهم انزل بركة من بركاتك ونعم برحمتك اللهم لا تدع ولا هم إلا ولا مريض إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا مريض إلا شفيت ولا عافيت ولا ضال إلا هديت ولا مبصر إلا يسرت ولا فقير إلا أغنيت ولا سائل إلا ولا بعيد إلا قربت ولا مجاهد إلا نصرت ولا عادل إلا زودت ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة لك فيه قول فيه الخلاف إلا استغفر صلى الله عليه وسلم يسير يسير رب يسير ولا تؤسر إنك يسير ولا يسير ولا يسير اللهم تمم بالخير اللهم تمم Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Ustazah. Terima kasih Ustazah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih Ustazah. Mm-mm. Ya ke? Apa? Tak ada. Terima kasih Ustazah. Terima kasih Ustazah. Terima kasih. Terima kasih. Ustazah. Terima kasih. Sudah menjadi